Bisa putus masih dengan cakap. Oke, udah start record dah. Oke, start sekarang lah, 4 aku serahkan. Okay, semua dengar tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okay, tidak lupa, untuk malam ni kita mengadakan forum iaitu yang berkaitan dengan pentaksiran, yang bertajuk pentaksiran. Okay, untuk forum kita malam ini, kita menjemput 3 orang ahli panel iaitu daripada kalangan guru-guru, iaitu daripada guru sejarah, guru mata pelajaran IT dan juga guru mata pelajaran seni visual. Okey, tajuk forum kita pada hari ini ialah pentaksiran. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Okey, bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Okey, iaitu ahli panel yang pertama ialah Muhammad Zulkifli bin Ceman, iaitu merupakan seorang guru mata pelajaran IT di sebuah sekolah di Kelantan, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kandis. Okey, apa khabar saudara Zulkifli? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada saudara Zulkifli. Okey, seterusnya adalah ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Tilageswari Chandran. Okey, Saudari Tilageswari Chandran merupakan seorang guru mata pelajaran pendidikan seni visual di Sekolah Menengah Kebangsaan Gurun Kedah. Oh, orang Kedah ni. Ya, orang Kedah. Apa khabar Saudari Tila? Okey, selamat datang saya ucapkan kepada saudari. Okey. Dan yang terakhir adalah panel kita iaitu Saudari Nurul Atikah binti Sarip, iaitu merupakan seorang guru mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Hajah Laila Taib Asarjaya Sarawak. Apa khabar Saudari Atikah? Alhamdulillah sihat. Najiha apa khabar juga? Alhamdulillah sihat. Okey, selamat datang juga saya ucapkan. Okey. Forum kita pada hari ini akan dibahagikan kepada 3 slot. Okey, akan dibahagikan kepada 3 slot, iaitu slot pertama akan membincangkan tentang pengenalan pentaksiran yang akan dikupaskan oleh ahli panel kita iaitu saudara Zulkifli. Okey, untuk slot yang kedua akan membincangkan tentang pendekatan pentaksiran yang akan dikupas oleh ahli panel kita iaitu saudari Atikah. Okey, manakala untuk slot yang ketiga, itu slot terakhir tentang pelaksanaan PBD sewaktu PKP yang akan dikupas oleh saudari Tilageswari.
Okay, para panel kita malam ini hebat-hebat nampaknya. Dalam pelbagai bidang, ada sejarah, ada seni visual, ada IT. Okay, oleh itu harapnya semua hadirin pada malam ni dapat mengambil ilmu daripada guru-guru yang bagi saya, setahu saya lah dah berpengalaman, dah banyak tahun dah mengajar dalam bidang masing-masing. Jadi harapnya kita dapat mengambil ilmu daripada mereka lah. Okay. Sebelum saya memulakan perbincangan pada malam ni, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk forum untuk malam ni. Okey, pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Okay. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Okey, tanpa melengahkan masa kita lagi, tanpa membazirkan masa, marilah kita mendengar pandangan daripada ahli panel kita yang pertama, iaitu saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Saudara Zulkifli, untuk mengupas isu yang pertama, iaitu pengenalan pentaksiran. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Najihah, selaku moderator kita pada malam ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya selaku panel yang pertama, seperti yang telah diperkenalkan oleh moderator kita tadi. Nama saya Muhammad Zulkifli, yang dari sekolah menengah kebahasaan Kandis. Jadi saya yang mengajar di dalam subjek ASK, IT lah, dalam bidang IT. Di sekolah kita kenali sebagai subjek asas sains komputer. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi lah kepada anda semua tentang suatu topik yang agak penting juga untuk kita yang menceburi profession ataupun bidang perguruan ni dalam pendidikan. Jadi seperti yang anda semua ataupun hadirin kita semua ketahui, tajuk kita pada malam ini adalah tentang pentaksiran bilik darjah. Jadi pentaksiran bilik darjah ni adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang penting untuk guru, murid dan sekolah itu sendirilah. Jadi sekarang ini saya akan membuat sedikit pengenalan tentang apakah yang dimaksudkan dengan bilik darjah ni. Apa yang kita perlu tahu tentang pentaksiran bilik darjah. Jadi sekarang ni saya minta saudara ataupun dah ada tunjuk slide. Anda semua boleh nampak slide tak? Kalau anda semua boleh tengok slide atau boleh nampak slide yang ditunjukkan ni. Jadi kita akan jadi kita akan tentulah tentang pentaksiran bilik darjah ni. Boleh mulakan slide. Terlebih dahulu marilah kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan ataupun apakah itu pentaksiran. Kalau kita lihat pada slide yang dikongsikan ni, pentaksiran ni merupakan suatu proses di mana kita mengumpul, menganalisis dan membuat refleksi yang berterusan terhadap bukti pembelajaran dalam membuat pertimbangan yang konsisten ke arah menambah baik pembelajaran murid dan pengajaran guru. Jadi kalau kita lihat kepada penerangan yang ada pada maksud pentaksiran ni, jadi kita dapat lihat terdapat tiga proses, di mana proses yang pertama kita mengumpul,
kita menganalisis dan kita membuat refleksi. Okey. Jadi ketiga-tiga proses ini dia akan melibatkan guru dan juga murid lah. Okey, yang bertujuan untuk apa? Tujuan yang pertama untuk kita menambah baik pembelajaran murid. Dan di samping itu kita juga ingin orang kata meningkatkan tahap ataupun penguasaan ataupun teknik pengajaran guru tu. Okey, bagaimana seorang guru tu dapat meningkatkan dia punya prestasi ataupun mutu pengajaran dia kepada murid-murid itu. Sama-sama kita nak check and balance lah. Okey. Dari pihak guru sendiri kita nak perbaiki, daripada murid pun apatah lagi. Okey. Jadi seterusnya untuk slide seterusnya. Okey, ini adalah sebelum kita sentuh dengan lebih lanjut tentang pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, kita tengok dulu okey dari mana PBD ni datang. Okey. Jadi kalau kita lihat ini seperti yang dekat slide ni saya tunjukkan adalah komponen PBS. Okey, PBS tu apa? PBS adalah pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi apa yang saya cuba nak tunjuk kepada anda semua, apa yang saya cuba nak nyatakan adalah PBD ni ataupun pentaksiran bilik darjah ni adalah terdiri daripada salah satu komponen yang ada di dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Di situ dia berada. Maksudnya kalau kita lihat sebuah engine kereta lah contoh. Okey. Dalam engine tu dia ada komponen-komponen dia. Okey. Jadi contohlah saya ambil piston. Contoh mungkin yang kalau mana yang tahulah. Okey, kalau contoh piston tu, piston itu adalah salah satu komponen yang ada dalam engine tu. Sama juga dengan PBS ni, PBS dan PBD ni. Jadi PBS ni dia punya skop yang besar, dan PBD ni adalah yang berada di dalam PBS tu. Kalau macam dekat sekolah, maksudnya bilik darjah lah PBD ni. Okey. Itu secara gambaran yang saya boleh buat untuk anda semua. Dan seterusnya kita akan tengok pula kepada next slide. Okey, seterusnya kita nak tengok pula apakah perbezaan. Ni kita tengok perbezaan sebab kita bercakap tentang pentaksiran, jadi kita nak tengok apakah perbezaan di antara pentaksiran dan juga penilaian. Okey, kalau kita dapat tengok, okey, perbezaan yang ada dalam dekat jadual ni. Okey, kalau kita tengok dari segi dimensi dia, okey, kandungan masa, tujuan utama dia. Okey, kalau kita tengok pentaksiran ni. Okey, pentaksiran ni dia lebih bersifat formatif. Di mana pentaksiran ni kita kena perlu dibuat oleh guru secara berterusan bagi menambah baik pembelajaran. Manakala penilaian ni pula dia lebih bersifat sumatif. Okey, di mana contoh kepada ayat yang ada ni, okey, dia kata akhir tempoh masa melihat kualiti pencapaian. Contoh sumatif ni macam peperiksaan akhir lah, okey. Sebab kita nak tengok yang akhir tu. Penilaian tu dibuat pada akhir mungkin akhir pembelajaran ataupun akhir persekolahan dia. Contoh macam peperiksaan SPM. Itu adalah suatu penilaian yang berbentuk sumatif. Jadi seterusnya kita tengok pula kepada dimensi orientasi. Jadi fokus kepada pengukuran. Jadi berorientasi operasi, bagaimana kita tengok pentaksiran ni, kita nak tengok bagaimana untuk mempelajari. Maksudnya guru ni dia kena buat satu persediaan untuk kita untuk guru tersebut melakukan pengajaran. Okey. Dan seterusnya kita lihat kepada pentaksiran. Jadi kalau penilaian. Kalau penilaian ni dia lebih kepada berorientasikan produk. Jadi apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari itu dilihat. Contoh kalau murid tu belajar tentang ASK ni, jadi apa yang dia belajar tu, apa yang dia dapat apa yang dia dapat. Jadi kita nilai, kita tengok dekat situ. Dan seterusnya kita tengok dari segi dapatan.
okey, kalau dari segi dapatan, kalau kita tengok pentaksiran ni dia lebih kepada diagnostik lah. Diagnostik ni seperti kita kena tahu, dia bersifat berpanjangan, di mana penentuan perkara yang memerlukan penambahbaikan lah. Jadi kita buat satu orang kata lebih kurang diagnostik untuk kita tingkatkan mutu ataupun mutu pembelajaran dan juga mutu pengajaran itu. Manakala penilaian ni dia lebih kepada nak tengok skor akhir saja, grade keseluruhan. Itu adalah penilaian. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada next. Okey, kita tengok pula kepada sejarah PBD ni. Okey. Seperti yang kita semua tahu, okey, PBD ni adalah sesuatu yang baru, satu perubahan yang dibuat oleh pihak kementerian. Okey, di mana PBD dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah. Okey. Pentaksiran sekolah bermula pada tahun 2011. Dan pada tahun 2016 PBD ni mula diperkenalkan kepada sekolah-sekolah oleh pihak kementerian lah. Okey. Jadi pentaksiran sekolah ni sekarang ini dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah. Okey, seterusnya kita akan tengok pula kepada next. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada maksud PBD tu. Apakah yang dikatakan dengan pentaksiran bilik darjah ni? Okey, kita nak tengok pentaksiran bilik darjah ni ataupun PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Jadi kalau dari segi penerangan yang kita dapat tengok ni, dia PBD ni adalah bermatlamat untuk kita nak tengok sejauh manakah seorang guru tu, setakat mana dia punya prestasi dia dan setakat mana pelajar tu mencapai dia punya kemajuan di dalam pembelajaran. Okey. Dan untuk PBD ni kita boleh buat dalam 3 bentuk, dalam bentuk formatif, formatif dan sumatif. Sumatif yang dimaksudkan di dalam PBD ini adalah merujuk kepada sumatif PBD inilah, dia tidak macam yang pertama saya cakap tadi. Tadi saya cakap tentang keseluruhan. Yang ni saya bercakap tentang sumatif dalam skop PBD ni saja. Maksudnya contoh sumatifnya adalah kita di akhir pembelajaran tu kita tengok macam sejauh mana pelajar tu dapat capai tak objektif contoh. Kita nak tengok. Okey. Contohnya di akhir pembelajaran apa pelajar tu dapat. Okey, itu yang sumatif yang saya maksudkan. Dan seterusnya kita akan lihat pula. Okey, ini adalah penerangan dia lah. Okey, penerangan tentang pentaksiran. Okey, apa itu pentaksiran untuk pelajaran? Okey, kalau kita tengok kat sini, pentaksiran yang melibatkan guru menggunakan bukti tentang pengetahuan, pemahaman, kemahiran murid untuk memaklumkan tentang pengajaran mereka. Okey, ini adalah lebih kepada bersifat formatif dan dibuat secara berterusan. Manakala pentaksiran sebagai pembelajaran ni pula, dia berlaku apabila murid adalah penilai mereka sendiri. Apa maksud dia ni? Jadi murid tu memantau pembelajaran mereka sendiri, bertanya soalan dan menggunakan pelbagai strategi untuk menentukan apa yang mereka tahu dan boleh lakukan dan bagaimana untuk menggunakan pentaksiran untuk pembelajaran baharu. Ini dari segi murid sendiri. Maksudnya pentaksiran sebagai pelajaran ni maksudnya kita tengok pelajar tu dari segi contohlah kita buat kuis ke, okey, kita buat soalan latihan ke. Jadi dari itulah yang kita dapat ukur ataupun kita dapat tengok sejauh mana pelajar ni menguasai
okey, sesuatu topik tu. Dan seterusnya kita tengok pentaksiran tentang pembelajaran. Okey. Pentaksiran tentang pembelajaran ni kita nak tengok pencapaian atau penguasaan murid pada satu masa yang strategik. Lazimnya di akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Okey, pentaksiran ini membolehkan murid, guru, ibu bapa dan pihak sekolah mengetahui kualiti pembelajaran murid. Kebiasaannya okey dia berbentuk sumatif lah. Sumatif ni di akhir. Okey, kita tengok di akhir pembelajaran tu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula okey, apa perbezaan. Tadi saya dah cerita tentang pentaksiran sekolah, pentaksiran berdasarkan sekolah. Kita dah sentuh juga tentang pentaksiran bilik darjah ni. Jadi kita tengok dekat mana perbezaan di antara PBS dan juga PBD ni. Jadi kalau kita tengok PBS ni ialah pentaksiran berasaskan sekolah, okey. Suatu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, efektif, okey, emosi dan rohani, psikomotor, jasmani, okey. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu terdapat 4 komponen dalam PBS iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran bilik darjah. Sebab itulah saya katakan tadi pentaksiran bilik darjah ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam PBS. Okey, kalau kita tengok daripada penerangan ni, PBD ni tergolong dalam komponen PBS. Okey. Dan seterusnya kita tengok PBD pula. PBD ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP. Bagi semua mata pelajaran PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan murid di antara murid, tetapi ia lebih kepada bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan seseorang murid tu. Tujuan dia bukanlah untuk orang kata kita nak bandingkan, okey, murid A, murid B, kita tengok okey, murid A ni bagus, murid A ni tak bagus. Kita bukan nak buat macam tu. Sebaliknya kita nak ukur, kita nak nilai, kita nak tengok untuk apa? Untuk kita tingkatkan. Okey, kalau murid ni tak boleh menguasai, kita kena fikir macam kita sebagai seorang guru, kita kena fikir macam mana kita nak buat supaya murid ni dapat menguasai. Okey, macam contohlah. Okey, kalau contoh untuk tahap penguasaan. Okey, untuk tahap penguasaan bagi sesuatu topik tu, murid sekurang-kurangnya paling minimal mesti menguasai pada tahap 3, pada tahap TP3. Maksudnya kalau murid tu tidak dapat menguasai tahap 3, guru tersebut perlu ataupun harus ajar balik pelajar tu. Belajar balik termasuk dalam tindakan susulan lah. Maksudnya kalau satu kelas tu tak dapat menguasai tahap 3, maksudnya guru boleh ulang secara ramai-ramai. Maksudnya buat kelas balik. Tapi kalau ada seorang ke dua orang pelajar, mungkin guru tu boleh buat secara di antara pelajar tu lah. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi pula kepada next slide. Okey, kita nak tengok. Okey, mengapa PBD ni penting? Okey, PBD ni penting sebab yang apa? Sebab yang pertama, kita nak melalui PBD ni kita boleh mengenal pasti, okey, mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid dalam pembelajaran. Dengan PBD ni kita boleh tengok, okey, dekat mana murid tu lemah, dekat mana murid tu boleh kuasai. Okey, dekat yang lemah tu kita kena baiki, dan dekat yang yang dah bagus tu kita boleh tambahkan lagi lah dia punya ni prestasi. Dan yang kedua, melalui PBD ni juga kita boleh mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Kita boleh mengesan perkembangan murid secara menyeluruh sebab PBD ni dia dibuat secara berterusan. Maksudnya dari contohlah kalau pelajar tingkatan 1, dari awal tahun pelajar tu berada di tingkatan 1, kita buat PBD ni sehinggalah dia habis kan pembelajaran
Okey, nampaknya panel kita line dia agak bermasalah sikit. Okey. Okey, sebentar ya. Saya try contact panel kita yang pertama. Kita tengok dulu sekejap ya. Saya try contact dulu. Okey, panel kita dah masuk. Okey, boleh sambung kembali. Okay, jadi saya mohon maaf di atas masalah yang berlaku. Okay, tak apa, saya teruskan. Okay, mungkin saya boleh cepatkan sedikit. Okay, takut putus lagi. Kita nak tengok yang mana pula? Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni kepentingan dia kita boleh merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran tu. Okay, dari PBD ni lah kita boleh tengok. Okay, kalau kita boleh tengok dan kita boleh ubah cara kita mengajar. Okay, cara murid tu belajar. Okay, dan yang seterusnya melalui PPD ni juga kita boleh mengetahui keberkesanan pengajaran. Ni dari pihak guru lah. Okay, dari guru tu dia boleh tahu apa yang dia ajar tu murid dapat faham ke tidak. Okay, kalau murid tu tak faham, apa yang dia perlu buat. Melalui refleksi tu dia boleh dia boleh nilai lah. Okay. Dan yang kelima kita tengok melalui PPD ni juga kita boleh mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Okay, dan yang keenam kita boleh mengakses sikap dan pembelajaran murid yang memerlukan perhatian. Maksudnya murid yang ada masalah dari segi pembelajaran ni kita boleh ambil tindakan lah. Okay. Dan seterusnya kita akan next. Okay, seterusnya kita akan tengok pula kepada pelaksanaan PBD ni. Okay. Jadi PBD ni dia dilaksanakan kepada semua mata pelajaran lah. Okay, dia tidak terkecuali lah. Maksudnya semua guru yang mengajar apa jua subjek, contoh subjek ASK ke, subjek PJ ke, subjek seni ke, guru tu perlu buat PBD ni. Jadi dia satu tanggungjawab seorang guru tu lah. Okay, satu tanggungjawab seorang guru untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah ni. Okay, guru itu saja yang tahu sejauh mana murid dia belajar, sejauh mana dia mengajar. Dan seterusnya, next slide. Okey, seterusnya saya nak terangkan sedikit tentang pelaksanaan ni oleh guru je lah. Okey, jadi kita tengok dapat lihat kepada kita punya slide ni. Okey, kita tengok langkah yang pertama, seorang guru tu dia merancang PDP dan menyediakan instrumen pentaksiran lah. Okey, dia merancang PDP, maksudnya mungkin dia menyediakan satu RPH. Okey, berkenaan dengan persediaan yang dia buat tu mengandungi standard kandungan, standard prestasi untuk dia tentukan lah, untuk dia tentukan objektif, apa objektif pembelajaran, apa hasil pembelajaran yang yang cuba dicapai ataupun cuba diterapkan kepada pelajar tu. Mungkin juga dari segi nilai kemahiran dan juga elemen yang merentas kurikulum. Dan seterusnya langkah yang kedua di mana tadi guru itu dah buat perancangan untuk mengajar. Seterusnya guru tu melaksanakan pengajaran tu. Kemudian lepas dia buat pengajaran, dia buat satu pentaksiran. Lepas buat satu pentaksiran, barulah dia merekod dan menganalisis PBD itu tadi. Dia buat selepas dia buat refleksi apa semua, dia buatlah, dia akan nilai menganalisis tahap penguasaan pelajar. Tetapi sekiranya setelah dibuat analisis ataupun dibuat laporan, jika macam saya cakap tadi, jika murid itu tidak menguasai tahap minima iaitu TP3,
maka guru itu perlu ulang balik dia punya pengajaran tu. Nak tak nak dia kena ulang balik sebab itu adalah syarat minima. Maksudnya kalau tidak dapat murid itu tidak dapat penguasaan pada tahap 3, maksudnya dia ibarat macam kehadiran lah. Kehadiran, okey, kalau kehadiran tu tidak mencukupi peratusan, maka pelajar tu boleh digantung. Okey. Dan yang seterusnya, jika melepasi syarat minima, barulah boleh membuat satu pelaporan. Okey, pelaporan untuk sekolah tu lah. Okey, seterusnya next slide. Okey. Next slide. Okey, seterusnya kita tengok dari segi guru itu sendiri. Dari segi pertimbangan. Pertimbangan ni guru lah yang buat. Macam mana guru tu nak membuat pertimbangan profesional. Okey, penentuan tahap penguasaan memerlukan pertimbangan profesional guru dengan mengambil kira perkara yang berikut. Apa yang perlu diambil kira adalah pencapaian tahap penguasaan setiap kelompok standard kandungan. Standard kandungan tu perlu diambil kira dan standard pembelajaran dengan merujuk kepada standard prestasi. Dan yang seterusnya, pertimbangan juga boleh dibuat berdasarkan kepada kaedah pentadsiran yang digunakan. Okey, apa kaedah pentadsiran yang digunakan? Melalui itulah guru itu boleh membuat pertimbangan. Contohlah kalau guru tersebut dia buat latihan ke kuis ke apa, maksudnya dia boleh ada data lah untuk dia nilai pelajar tu. Okay, kalau pelajar tu maksudnya kalau dia tak boleh jawab sesuatu soalan tu, melalui itulah guru boleh membuat pertimbangan. Dan seterusnya kita tengok membantu perkembangan murid secara holistik dari segi perubahan tingkah laku, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadi pertimbangan profesional dari guru ni juga sebab dia lihat kepada secara keseluruhan. Maksudnya bukan sahaja dari segi apa yang murid itu belajar, dari segi emosi pelajar, dari segi kemahiran pelajar, macam mana pelajar tu berkomunikasi. Adakah pelajar tu boleh berkomunikasi dengan baik? Adakah pelajar tu seorang yang pasif ataupun pendiam? Jadi perkara-perkara itu perlu dipertimbangkan oleh guru lah. Okey, seterusnya kita akan cuba percepatkan. Seterusnya kita tengok pula asas kepada pertimbangan profesional. Jadi asas pertimbangan profesional ni memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, nilai secara vertikal dan bertanggungjawab. Ni penting. Okay, sebab itulah kita kata pertimbangan secara profesional. Sebab guru itu tersebut perlu nilai banyak perkara. Okay. Jadi merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP seperti yang saya dah cakap tadi. Jadi keperluan utama kepada pertimbangan profesional ni adalah untuk kita menentukan tahap penguasaan, berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok, standard kandungan dan standard pembelajaran. Seterusnya untuk kita menentukan tahap penguasaan keseluruhan dalam mata pelajaran bagi melapu keputusan pentadsiran akhir tahun. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah perkara-perkara yang guru perlu buat untuk pertimbangan profesional itu tadi. Okey, pertimbangan profesional dibuat berdasarkan kepada yang pertama pengetahuan guru lah. Okey, pengetahuan guru, okey, apa yang dia dah belajar, dia punya penguasaan di dalam sesuatu mata pelajaran tu berdasarkan dia punya pengalaman dan juga dia punya bidang pedagogi tu. Okey, dan yang kedua kita lihat pula kepada tanggungjawab profesional. Okey, guru bertanggungjawab melaksanakan pentadsiran dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Okey, maksudnya PBD ni perlu dibuat oleh guru secara adil. Maksudnya dia tidak boleh memilih kasih. Contohlah kalau dia ada berkenan kepada pelajar A, dia kurang berkenan kepada pelajar B, maka dia tidak boleh menilai melalui perkara itu, mengikut perasaan dia.
Maksudnya kalau dia tak suka kepada pelajar B, dia tidak boleh letakkan pelajar B tu tahap penguasaan yang rendah. Dan kalau dia suka kepada pelajar A tu, dia tidak boleh letakkan pelajar A tu presentasi dia bagus. Sebab apa? Sebab kita nak buat PBD ni secara adil, telus, sistematik ni pula secara ni lah. Maksudnya ada pelaporan, ada apa ni, taksiran yang kita buat, dan holistik tanpa melibatkan emosi. Maksudnya guru tu tidak boleh ikut perasaan macam yang saya cakap tadi. Kalau dia tak suka kepada pelajar ni, dia tak boleh bagi pelajar tu rendah. Sebaliknya dia kena tengok betul-betul lah. Okay, kalau betul-betul pelajar tu tidak dapat menguasai, baru dia boleh bagi penilaian tu. Okay, seterusnya yang ketiga, input murid. Guru membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan, kekurangan pada murid dan prestasi mereka dalam ujian aktiviti PDP. Jadi pertimbangan dibuat berdasarkan kepada inilah, okey, hasil kerja dia, hasil kerja pelajar tu, okey. Macam contoh kalau kita bagi dia latihan, okey, kita boleh tengoklah, okey, keupayaan dia, tingkah laku dia dalam kelas, dan kelebihan dan kekurangan lah. Okey, sebab ada setengah murid tu dia ada kelebihan. Okey, macam contoh dia belajar apa yang kita terangkan tu dia cepat tangkap. Ada juga pelajar yang jenis lambat ataupun dia kena ulang banyak kali baru dia boleh tangkap apa yang dia ajar tu. Jadi perkara-perkara itu perlu dipertimbangkan oleh guru lah. Dan yang keempat adalah pengalaman. Okey, guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid. Jadi guru tu boleh menggunakan pengalaman dia, okey, mungkin dari pengalaman dia semasa dia belajar dulu ke, ataupun pengalaman dia yang dia dah mengajar, okey, dan pengalaman murid. Maksudnya pengalaman murid, murid itu sendiri berperanan, okey. Contohlah kalau murid tu mempunyai latar belakang atau pendidikan, contohlah kalau di sekolah sekolah berasrama penuh. Okey, sekolah berasrama penuh ni biasanya pelajar-pelajar dia dari pelajar yang cemerlang. Jadi mungkin perkara tersebut juga perlu dipertimbangkan oleh guru itu tadi. Okey. Okey, itu sahaja untuk yang ni, dan seterusnya kita tengok standard prestasi. Kita masuk sedikit. Kita tengok sedikit apakah yang dimaksudkan dengan standard prestasi. Okey, jadi standard prestasi ni ialah satu set kriteria umum yang untuk kita tengok tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa suatu perkara itu telah dikuasai oleh murid. Jadi standard prestasi ni adalah satu indikator ataupun alat untuk kita ukur penguasaan murid itu tadi. Okey, itu secara ringkasnya lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh yang saya ambil dari DSKP, okey, dari DSKP bagi mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 2. Okey, kalau kita dapat lihat kepada DSKP ni untuk topik pelajaran perwakilan data, okey. Kalau kita lihat ini adalah ada terkandung standard kandungan, ada terkandung standard pembelajaran dan juga ada terkandung standard prestasi. Okey, standard prestasi ni adalah orang kata pengukuran kepada tahap itu tadi. Dan kita tengok contoh standard pembelajaran ini. Okey, contohlah kalau kita mengajar murid tentang nombor per 16-an ni, okey. Contohlah contoh standard prestasi yang ni dia kata murid tu boleh menukar nombor per 16-an kepada nombor perpuluhan. Okey, kemudian kita tengoklah dia punya tahap penguasaan tu dekat mana. Okey, kalau contoh tahap penguasaan dia 4, lepas tu kita tengok kalau pelajar tu boleh tukar nombor per 16-an kepada nombor perpuluhan, bermaksud murid itu kita boleh letakkan dia tahap 4 lah. Okey, bergantung kepada dia bergantung juga kepada standard prestasi tu. Okey, dan yang selebihnya tu guru-guru boleh tengoklah. Okey, kalau murid tu boleh capai tahap 6, maksudnya tapi biasanya tahap 6 ni pelajar itu sendiri perlu mengaplikasikan apa yang dia telah belajar. Kalau macam contoh kalau tahap 1, tahap 2 ni biasanya mungkin apa yang dia mungkin dia tahu tentang maksud
nombor per 16-an ni, okey, mungkin dia boleh membuat perbezaan. Okey, contoh tahap penguasaan ataupun standard prestasi. Okey. Seterusnya, jadi itu sajalah perkongsian dari saya tentang orang kata PBS dan juga PBD ni sedikit, dan yang selebihnya itu akan terus ataupun dikongsikan pula oleh panel kita yang seterusnya lah. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita iaitu saudara Muhammad Zulkifli. Okey, saya boleh ke saudara Zulkifli saya panggil Cikgu Zul je lah ya? Okey, sebagai Cikgu Zul, okey. Apa kita dapat dengar tadi, apa yang Cikgu Zul bagi tahu cukup panjang lebar penerangan daripada Cikgu Zul kita iaitu mengenai pentaksiran. Okey, Cikgu Zul tadi ada menyentuh berkaitan dengan komponen PBS iaitu melibatkan kerangka PBS dan seterusnya perbezaan antara pentaksiran dan penilaian, sejarah PBD, apakah itu pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Cikgu Zul juga ada menyentuh berkaitan dengan pelaksanaan yang boleh dilakukan oleh guru-guru yang untuk melibatkan diri berkaitan dengan pentaksiran. Seterusnya adalah pertimbangan profesional. Cikgu Zul juga ada menyentuh berkaitan dengan guru membuat pertimbangan profesional berdasarkan empat langkah iaitu pengetahuan, tanggungjawab profesional, input murid, pengalaman dan sebagainya. Okey, dan last sekali Cikgu Zul ada menyentuh berkaitan dengan contoh dari DSKP ASK tingkatan 2. Okey, maknanya Cikgu Zul sekarang mengajar tingkatan 2 ya? Sedang sebabkan KP ni ataupun COVID ni saya perlu ulang balik, okey. Sebab banyak perkara yang ataupun pembelajaran yang tertangguh yang perlu diajar balik lah. Okey, saya rasa perlu diajar balik. Sebab sebelum ni masa saya pada awal tahun hari tu kita dah mula dengan PDPR. Lepas tu kita bersemuka. Lepas tu kita kembali PDPR. Jadi dia ada kesukaran sedikit. Jadi terpaksalah ulang sedikit tentang pembelajaran yang perlu dipelajari oleh murid. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Okey, untuk para audiens kita, sekiranya terdapat soalan, anda semua boleh buka mic masing-masing dan bertanyakan soalan. Sekiranya anda juga boleh menyatakan soalan anda melalui chat yang ada dekat sebelah. So nanti pihak kami akan membaca dan juga panel kita akan menjawab soalan daripada anda. Okay, anda boleh mengemukakan, dipersilakan untuk mengemukakan soalan. Okay, ada soalan daripada audiens? Okey, dalam pada menunggu soalan daripada audiens kita, Cikgu Zul. Okey, satu soalan lah ya daripada saya. Okey. Boleh tak Cikgu Zul terangkan lagi sekali sedikit mengenai skop pentaksiran berasaskan sekolah, ada komponen-komponen yang ada dalam skop pentaksiran berasaskan sekolah tadi. Dalam slide Cikgu Zul tadi ada menyatakan yang komponen tu. Okey, dipersilakan. Komponen bagi PBD. Ya. Okey, kalau seperti yang saya dah terangkan tadi, okey. Dalam slide tadi saya ada tunjuk
Komponen untuk PBD ni, perkara yang pertama adalah apa? Perkara pertama, okey, komponen kalau kita tengok sebab PBD ni kita nak mengumpul data, nak record data, kemudian kita nak analisis. Jadi perkara yang perlu ada itu macam contoh yang saya dah terangkan tadi, okey, pertama guru itu sendiri yang pertama dia perlu menyediakan standard prestasi. Dia perlu, maksudnya dia perlu, komponen yang perlu ada tu adalah dia perlu tengok kepada standard prestasi dan juga standard kandungan. Seterusnya komponen yang seterusnya adalah pentaksiran. Okay, pentaksiran yang dia nak buat tu untuk dia ukur pelajar tu. Kemudian seterusnya adalah yang ketiga apa dah tadi? Yang formatif tu, okey, di akhir pembelajaran tu. Okey, apa yang dia ni, apa yang guru tersebut boleh tengok hasil dari pembelajaran tu ataupun akhir pembelajaran tu, apa yang murid itu boleh capai. Dan sekiranya Okey, nampaknya panel pertama kita ada masalah lain lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Okey, untuk soalan Cikgu Zul tadi, mungkin kita boleh buat untuk next session, untuk sesi seterusnya. Okey. Okey, untuk itu kita teruskan dengan panel kedua kita, iaitu saudari Nurul Atika. Okey, saudari Nurul Atika, okey ke line panel kita yang kedua? Moderator, line saya okey sekarang ni. Boleh ni. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita yang kedua, iaitu objektif, ciri-ciri dan aspek yang ditaksir. Okey, dipersilakan panel kita yang kedua. Okey, baik, terima kasih moderator Najiha. Sekarang ni saya akan sambungkan untuk panel yang pertama kita. Saya akan kongsikan sedikit tentang objektif, ciri-ciri. Sebelum tu saya minta pihak teknikal untuk buka saya punya slide dahulu. Okey, terima kasih. Saya akan teruskan ya. Okey, saya akan sambungkan tentang objektif, ciri-ciri, aspek yang ditaksir dan juga tahap penguasaan dalam pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD ya. Slide yang seterusnya. Okey, slide yang tertuliskan ni adalah objektif pelaksanaan PBD. Okey, objektif PBD tersebut, bagaimana PBD yang dilaksanakan ni adalah untuk bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid, di samping juga memberi maklum balas tentang pengajaran guru. Okey, maksudnya di sini PBD ni, pelaksanaan PBD ni dapat memberikan macam mana perkembangan murid dan juga perkembangan murid dalam pembelajaran mereka dan juga pengajaran, maklum balas pengajaran daripada guru-guru. Okey, melalui PBD juga guru akan dapat mengesan pengetahuan sedia ada murid. Kemudian guru juga dapat mengesan perkembangan murid secara menyeluruh
dan guru-guru juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Kemudian melalui pentaksiran bilik darjah ni juga guru-guru juga dapat mengetahui keberkesanan PDP. Kemudian guru-guru dapat merancang, mengubah suai dan juga menambah baik kaedah PDP. Kemudian guru juga dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Baiklah, melalui PBD ni murid juga dapat mengesan perkembangan diri, berdasarkan perkembangan pembelajaran mereka. Kemudian murid juga dapat mengenal pasti kekuatan mereka dalam pembelajaran. Murid ni akan dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran selepas mereka mengenal pasti perkembangan mereka, sama ada kekuatan dia macam mana dan juga kelemahan dia macam mana. Baiklah, saya teruskan dengan ciri-ciri pentaksiran bilik darjah PBD. Terdapat 9 ciri-ciri utama yang dapat membantu guru-guru dalam pentaksiran bilik darjah ni. Tujuan dia adalah untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal, lagi supaya murid ini dapat diatasi dengan segera. Dilaksanakan berasaskan kepada beberapa ciri-ciri utama seperti yang tertera dalam slide kita sekarang ni. Ciri-ciri utama PBD adalah dirancang oleh guru, iaitu guru boleh menilai muridnya sendiri. Kemudian yang kedua, bersistem. Guru-guru juga dapat merancang PDP mereka dan menentukan instrumen apa yang hendak digunakan. Kemudian melaksanakan PDP dan pentaksiran, merekod, menganalisis, dan guru-guru boleh mengambil tindakan susulan seterusnya. Kemudian guru-guru boleh melapor secara bersistem. Ciri-ciri utama yang ketiga pula, PBD ni adalah berbentuk formatif dan sumatif. Pentaksiran ni akan dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan murid-murid, kemajuan. Guru-guru boleh guru-guru boleh melaksanakan formatif dan sumatif pentaksiran tersebut. Kemudian ciri-ciri yang keempat pula, pentaksiran ni berbentuk mempunyai pelbagai kaedah, iaitu pemerhatian, lisan, penulisan. Berdasarkan pemerhatian, guru dapat melihat, guru dapat mentafsir bagaimana perbuatan dan kelakuan pelajar di dalam bilik darjah. Kemudian secara lisan ni guru dapat mentafsir pelajar mereka menggunakan sesi soal jawab ataupun dalam kerja kumpulan dalam bilik darjah lah. Berdasarkan penulisan juga guru dapat mentafsir pelajar mereka daripada aktiviti pengukuhan cara bertulis, latihan-latihan semua yang cikgu laksanakan semasa PDP lah. Seterusnya, ciri-ciri berasaskan kriteria. Pentaksiran ni dia dapat menilai penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan tahap penguasaan yang ditetapkan. Berasaskan kriteria ni telah dikongsikan oleh oleh saudara kita, cikgu. Dia telah berkongsikan tentang standard kandungan, standard pelajaran dan juga standard prestasi. Tahap penguasaan tersebut nanti saya akan kongsikan kemudian. Seterusnya, ciri-ciri PBD ni pula dia akan menekankan perkembangan individu,
iaitu berdasarkan kemampuan individu dan bukannya untuk membandingkan antara individu ni dengan individu yang lain. Okey, dia hanya mengetahui mana pasti kemampuan sejauh mana kemampuan pelajar tersebut pembelajaran daripada aspek kognitif dan juga aspek-aspek yang lain. Okey. Seterusnya adalah ciri-ciri bagi PBD, iaitu mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh. Okey. Pentaksiran ni akan mentaksir dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey. Selain itu, kognitif, psikomotor dan afektif adalah hal yang utama akan ditafsirkan oleh guru kepada murid-murid mereka. Kemudian ciri-ciri PBD pula, pentaksiran ni dia dapat membolehkan tindakan susulan. Okey. Untuk adalah tindakan susulan ni adalah bertujuan bagi mengatasi kelemahan pembelajaran individu tersebut. Okey. Kemudian dia juga dapat mempertingkatkan kekuatan pembelajaran bagi pelajar. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah ciri-ciri PBD. Ciri-ciri PBD ni dia dapat menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Okey. Dia ada pentaksiran kendiri dan juga pentaksiran rakan sebaya, ya. Iaitu dengan cara dia melatih murid dengan mentaksir kemajuan secara berterusan dan juga guru dapat maklumat tambahan daripada perkembangan pembelajaran tersebut. Okey. Seterusnya saya akan kongsikan tentang bagaimana aspek yang akan ditafsirkan oleh guru kepada murid-murid mereka. Okey. Pentaksiran ni dia mempunyai pelbagai aspek yang boleh ditaksir melalui PBD, kecerdasan serta perkembangan emosi dan sahsiah murid. Aspek yang akan ditaksirkan ini termasuklah aspek nilai, kompetisi yang diperlukan dalam dunia hari ini. Okay, di samping guru menilai mentafsir perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor seperti yang dinyatakan dalam DSKP bagi setiap mata pelajaran. Okay, contoh aspek yang akan ditafsirkan oleh PBD ni ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa, kemahiran mengira, kemahiran belajar, kemahiran bersosial, kemahiran manipulatif, kemahiran amali, kemahiran kinestetik, kreativiti, kesihatan dan kecergasan, amalan nilai murni dan juga sikap. Okey, dari segi aspek yang ditafsir ini, guru-guru akan mudah untuk mereka melihat perkembangan dan juga bagaimana perkembangan pelajar tersebut dari segi cara mereka berfikir, penguasaan bahasa mereka macam mana, pengiraan dia pula macam mana, okey, kemahiran belajar dia pula macam mana pengiraan belajar. Ada juga pelajar yang dia tak tahu macam mana cara untuk belajar dengan cara yang betul. Okey, ada yang masih lemah juga, ya. Okey. Kemahiran yang biasa kita dengar ada juga kemahiran amalan nilai murni. Okay, pelajar juga akan ditafsirkan melalui tingkah laku mereka. Ya. Baiklah, saya teruskan kepada tahap penguasaan. Okay, tahap penguasaan ni ada dalam KSSR, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah, dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Okey, tahap penguasaan ni adalah merupakan satu bentuk pernyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Okey, tahap penguasaan ni terdapat 6 tahap untuk menunjukkan perkembangan murid-murid terhadap suatu pembelajaran dan juga dalam mata pelajaran tertentu.
dalam semua mata pelajaran ya. Maaf. Okey, tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki dan digunakan untuk bertujuan rujukan sebagai rujukan kepada pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Okey. Tahap penguasaan ini dapat mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Okey, taksonomi yang berkaitan kognitif, psikomotor dan afektif. Okey, inilah kemahiran yang akan diambil kira bagi tahap penguasaan seperti pengetahuan mereka, kemahiran dia macam mana, kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran menganalisis. Itu yang sangat penting dalam penilaian bagi tahap untuk menentukan tahap penguasaan murid-murid ya. Okey. Taksonomi punya pula adalah yang berkaitan ni macam kognitif, psikomotor dan juga afektif. Itulah yang asas bagi tahap penguasaan, okey, yang ada dalam standard prestasi. Guru juga perlu menyelesaikan pentaksiran. Guru juga perlu menyelesaikan pembelajaran dan pengajaran bagi satu kelompok bidang iaitu tema atau kemahiran dalam standard kandungan dan standard pengajaran sebelum menentukan tahap penguasaan murid. Okey. Hal ini telah disentuhkan oleh saudara kita Cikgu Zul. Dia telah berkongsi kepada kita tentang standard kandungan, standard pengajaran dan juga standard prestasi ya. Okey, baiklah, ni adalah contoh kepada tahap penguasaan yang ini saya ambil daripada DSKP. Okey. Kebiasaannya tahap penguasaan ni memang ada dalam DSKP bagi mata pelajaran. Okey. Tahap penguasaan ni ada 6, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap tahap ni dia mempunyai tafsiran yang sangat berbeza ya. Tahap penguasaan yang pertama ni adalah tahap penguasaan yang paling minimum. Okey. Sekarang sebentar lagi saya akan ceritakan sedikit macam mana tahap penguasaan ni. Okey. Baiklah, setiap penyataan daripada tahap penguasaan tadi dia akan ditafsirkan secara generik bagi setiap mata pelajaran sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran yang holistik tentang pencapaian murid. Okey. Tahap penguasaan minimum bagi semua mata pelajaran yang ditetapkan pada tahap penguasaan ketiga. Okey, tahap penguasaan 3 ni adalah paling minimum penguasaannya. Kalau yang 1 tu kemungkinan pelajar tersebut adalah lemah, 2 adalah sederhana. Ketiga ni adalah minimum bagi murid tersebut. Okey. Pada tahap penguasaan yang ketiga ni, murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada sesuatu situasi. Bermakna tahap penguasaan ketiga ni adalah pengetahuan murid-murid kemungkinan dia boleh melakukan kemahiran yang bagi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut ya. Okey. Setiap pada tahap penguasaan ketiga ni, murid-murid terus juga diberi peluang untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap yang keempat lah ya. Okey. Walau bagaimanapun, tidak semua murid berupaya mencapai tahap ini pada kadar yang sama kerana potensi murid-murid ini adalah berbeza. Ada murid-murid yang lemah, ada murid yang sederhana dan juga ada murid yang dia bijak lah erti kata ya. Okey. Oleh itu guru juga perlu mengambil tindakan susulan untuk mencapai tahap yang lebih tinggi bagi
bagi meningkatkan tahap penguasaan murid-murid tersebut. Okey. Samping tu, guru-guru juga perlu membuat perancangan untuk mengembangkan potensi semua murid bagi mereka untuk mencapai tahap penguasaan 4 hingga ke tahap penguasaan 6. Okey. Dari kemungkinan pelajar tersebut mungkin penguasaan ketiga, guru-guru boleh membantu dan membimbing mereka hingga ke tahap 6. Ya. Okey. Murid perlu diberi ruang dan juga peluang untuk menjalankan aktiviti meneroka pengalaman bagi membolehkan pelajar tersebut mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi. Murid yang mencapai tahap penguasaan 4 hingga tahap penguasaan 6 boleh membantu murid lain, ya. Maksudnya yang dah mencapai tahap 4 ni hingga ke 6 ni boleh membantu pelajar-pelajar yang lain untuk mencapai tahap penguasaan mereka. Okey. Baiklah, slide seterusnya. Okey, ni adalah contoh, ni adalah standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Okey. Saya akan kongsikan sedikit tentang standard kandungan ni. Standard kandungan ni adalah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okay. Maksudnya dekat sini murid-murid, guru-guru akan menyediakan pengajaran dan pembelajaran dengan adanya aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi suatu topik yang akan diajar kepada murid tersebut. Okey, dia ada tempoh dia macam setiap minggu murid ni akan belajar yang ni. Okey, minggu ni dia akan belajar yang ni. Okey, dia akan berbeza. Jadi guru ni yang akan menyediakan mengikut aspek yang sesuai lah, mengikut tahap-tahap yang sesuai bagi setiap murid, ya. Standard pelajaran pula iaitu adalah suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Okey. Standard pelajaran ni dia adalah kualiti pembelajaran dan pencapaian yang dapat diukur daripada standard kandungan tersebut. Okey. Kemudian seterusnya, standard prestasi. Standard prestasi ni pula adalah standard prestasi ni adalah suatu set kriteria umum yang akan menunjukkan tahap penguasaan yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Maksudnya standard prestasi ni dia akan cikgu akan tahu yang mana satu tahap penguasaan bagi murid dalam pembelajaran yang telah dikuasai mereka. Contoh kalau subtopik 1.11, okey, cikgu dia akan menilai bagaimana prestasi setiap murid-murid tersebut mengikut standard prestasi yang ada disediakan dalam DSKP bagi setiap mata pelajaran lah, ya. Okey. Seterusnya yang ini adalah tahap penguasaan bagi yang saya ambil daripada DSKP subjek asas sains komputer tekanan 1. Dia ada 6 tahap penguasaan. Setiap tahap ni dia ada maksud ataupun tafsiran, ya. Okey. Yang paling minimum adalah tahap penguasaan 1 hingga ke 3. Yang tahap 4, 5, 6 ni adalah penguasaan yang tinggi. Okey. Kemudian slide yang seterusnya. Yang ni adalah tahap penguasaan keseluruhan. Okey, seperti gambar yang saya tunjuk ni adalah gambar template bagi pelaporan pentaksiran bilik darjah. Okey. Setiap mata pelajaran akan membuat laporan bagi tahap penguasaan murid-murid. Okey, dalam setahun hanya 2 kali kalau tak silap saya untuk menentukan
untuk membuat laporan bagi pentaksiran bilik darjah dalam pelaporan ni lah ya. Okay, berdasarkan pengalaman saya pernah membuat laporan ni untuk pelajar saya, kelas saya lah ya. Okay. Setiap pada akhir sesi persekolahan, guru perlu menentukan tahap penguasaan keseluruhan bagi sesuatu mata pelajaran. Tahap penguasaan keseluruhan ini akan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Untuk itu, guru perlu mentaksir murid secara menyeluruh dan holistik dengan melihat pelbagai aspek semasa proses pengajaran merusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian mereka dalam ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan macam soal jawab, kerja projek macam kerja portfolio, macam ada setengah subjek dia akan menggunakan kerja khusus macam sains komputer pun sama juga, dan juga berdasarkan produk ya. Ni dekat tahap penguasaan ni mata pelajaran, senarai nama murid-murid tersebut. Ni setiap mata pelajaran ni ada tahap penguasaan dia tersendiri ya. Itu saja daripada perkongsian saya. Saya akan serahkan kepada moderator kita. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Atikah kita. Nampak ayu je Cikgu Atikah kita malam ni. Cikgu Atikah, boleh saya tahu Cikgu Atikah ajar tingkatan berapa? Ya, boleh. Saya sekarang ni ajar tingkatan 1 untuk subjek asas sains komputer dan juga bahasa Melayu. Okey. Sebenarnya Cikgu Atikah ni merupakan kalau dalam kalangan guru-guru lah, kalau tingkatan 1, tingkatan 2 ni merupakan memerlukan banyak kesabaran orang kata. Memandangkan pelajar-pelajar ni pun baru kalau mendengar ya. Banyaklah cabaran Cikgu Atikah, Cikgu Zul tadi, Cikgu Zul mengajar tingkatan 2, Cikgu Atikah mengajar tingkatan 1. Banyaklah cabaran cikgu-cikgu berdua. Untuk meneruskan sesi kita untuk malam ni, kepada audiens kita, sekiranya terdapat soalan untuk Cikgu Atikah yang cantik manis malam ni, boleh buka mic dan bertanya soalan kepada Cikgu Atikah kita, ataupun boleh chat dekat chat box sebelah tu untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan untuk bertanyakan soalan. Ada soalan untuk Cikgu Atikah daripada Cik Aida Zulaika. Pada pendapat Cikgu, susah tak untuk pelajar sampai tahap penguasaan 6? Sebenarnya bagi saya agak sukar juga, tapi tahap penguasaan 6 ni perlu juga kita bimbing pelajar kita supaya mencapai tahap. Kita nak mereka mencapai bagi setiap pembelajaran yang kita dah rancangkan. Itu saja. Itu saja. Cikgu Atikah, ada lagi satu soalan. Adakah cara untuk memastikan murid atau pelajar mencapai sekurang-kurangnya tahap 3? Berdasarkan pengalaman saya nak mencapaikan mereka tahap kepenguasaan 3 tu, saya selalunya kena sediakan perancangan yang berkesan kepada mereka, seperti macam kadang-kadang murid-murid ni dia lebih suka bermain berbanding dia tengok benda yang teori saja kan. So kita pembelajaran yang bentuk
bermainlah ikut hati dia orang jugalah kan. Sebab kadang-kadang dia orang mengantuk dengar teori ni, so macam kita kena bermain dengan mereka. Kalau mereka tak faham tu kita kena ulang balik. Kita kena tanya dia orang sentiasa, faham ke tak, faham ke tak. Lepas tu kita tanya apa yang kamu tak faham, lepas tu kita bimbing. Semasa aktiviti tersebut kita sentiasa berada bersama mereka. Ada kadang-kadang yang pelajar yang tahap penguasaannya tinggi tu, dia pun kadang-kadang membantu guru-guru juga. Kadang cikgu pun tak cukup tangan juga nak bantu murid-murid yang lain kan, ramai kan. Okey, terima kasih Cikgu Atika atas jawapan yang panjang lebar tadi. Diharapkan kepada audiens yang bertanya tadi, jawapan daripada Cikgu Atika dapat menjawab soalan anda berdua. Okey, seterusnya kita teruskan lagi kita punya forum malam ni dengan panel terakhir kita, iaitu dengan Saudari Tila Geswari Chandran. Okey, Saudari Tila, okey saya panggil Cikgu Tila lah ya. Okey, sekarang Cikgu Tila mengajar tingkatan berapa? Okey, saya mengajar tingkatan 1 dan 2. Cikgu Tila pun memerlukan kiranya banyak kesabaran jugalah untuk mengajar murid tingkatan 1 dan 2, melainkan mereka pun baru je nak mengenal alam sekolah menengah, baru nak mengenal subjek baru. Ya, Okey, betul. okey, untuk Cikgu Tila malam ni, Cikgu Tila akan membincangkan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah kalau tak silap saya. Ya, betul. Ya. Okey, jadi boleh Cikgu Tila teruskan? Ya, boleh. Sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan terima kasih kepada host kita malam ni dan juga kepada pihak pengurusi untuk sudi menjemput saya untuk kongsikan sedikit sebanyak tentang pengalaman. Untuk musim PKP ni kita tak boleh nak pergi sekolah kan, mengajar. So semua bergantung kepada PDPR. So izinkan saya untuk kongsikan sedikit pengalaman ataupun sedikit maklumat berkaitan dengan pelaksanaan PBD ni sewaktu PKP ataupun PDPR. Pelaksanaan PDPR ni dia perlulah selaras dengan PAK 21, iaitu pembelajaran abad ke-21. So perlulah memasuki elemen kolaborasi, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal serta nilai. Kita gunakan pentaksiran alternatif. Pentaksiran untuk PDPC yang maksudnya kalau bukan PDPR, so kita akan gunakan PDPC kan. So untuk PDPC ni kita akan gunakan pentaksiran kolaboratif. So untuk PDPR ni kita akan gunakan pentaksiran alternatif untuk menguji ataupun untuk memantau peningkatan pemantauan pelajar. Saya teruskan dengan pendekatan alternatif yang kita gunakan untuk PDPR ni. Baik, kita ada 3 elemen yang perlu kita penuhi sebagai seorang guru ataupun tentang apa yang kita akan ujikan. Boleh dengar saya tak? Saya macam line saya kacau. Boleh. Sebentar tadi sebentar tadi cikgu hilang sekejap. Sekarang ada kembali. Boleh teruskan. Untuk pendekatan alternatif macam saya cakap tadi, so kita gunakan 3
elemen yang penting untuk kita uji pelajar tu sama ada dia ada kuasai satu-satu pembelajaran tersebut ataupun tak. So elemen yang pertama adalah kognitif. Seperti yang kita tahu, kognitif ni dia berdasarkan pemikiran. Kita boleh ukur kebat ataupun kemampuan kebat pelajar terhadap PDPR ni. Lagi satu, kita akan ukur penguasaan, sikap serta kemahiran komunikasi mereka. Contohlah macam kita tengah buat Google Meet ataupun kita buat video call dekat Telegram masa untuk menjalankan kelas. Jadi kita dapat tengoklah prestasi pelajar tu macam dia jawab tak kita punya soalan. So bila kita tanya soalan tu dia berani tak nak jawab. Tak kira lah dia buka mic ataupun dia macam reply kita punya soalan melalui chat. Sikap dia macam mana, dia masuk kelas on time ataupun tak. Okey, untuk prestasi pula, kita boleh menguji tahap pencerapan pelajar dalam satu-satu subjek. Okey, prestasi ni kita boleh uji melalui pembelajaran kompleks. Okey, seperti yang kita tahu, pembelajaran kompleks ni dia macam, kompleks tu apa dia? Complicated kan? Benda ataupun tak benda, subtopik yang complicated. So kita boleh tahu melalui penguasaan mereka ataupun pencerapan mereka terhadap satu-satu subjek ataupun topik yang memerlukan masa yang lama untuk mereka laksanakan ataupun langkah-langkah yang banyaklah untuk mereka laksanakan ataupun masa yang diperlukan itu banyak. So melalui itu kita boleh tahu tahap prestasi pelajar tersebut. Okey, yang ketiga pula portfolio. Okey, portfolio ni macam untuk khusus ataupun saya sebagai cikgu seni, saya mengajar, walaupun saya mengajar tingkatan 1 dan juga 2, saya tahu bahawa tingkatan 5 perlu menghasilkan portfolio di mana ia akan diambil kira untuk peperiksaan SPM mereka. Jadi untuk musim PDPR ni kita tak boleh nak macam buat hands on kan. So kita akan buatlah portfolio secara elektronik. Okey, seterusnya macam Cikgu Zul dan Cikgu Atikah dah bagi tahu tadi. So saya terangkan lebih mendalam berkaitan dengan apa itu pentaksiran sumatif dan pentaksiran formatif. Okey, pentaksiran sumatif ni dia macam perbandingan antara murid. Untuk saya lebih jelaskan, dia macam peperiksaan akhir. Macam kan kalau dekat peperiksaan akhir kan dia akan tulis kedudukan kita berapa. So itulah dikatakan sebagai perbandingan antara murid. Okey, ia juga membantu guru untuk meningkatkan macam kita boleh bagi tahu dekat parents apa yang anak dia perlukan. So apa yang masalah yang dihadapi oleh pelajar itu sendiri. So dia adalah macam membantu guru untuk dapat tahulah prestasi seseorang murid dalam kelas itu. Contohlah 40 murid dalam kelas, cikgu bolehlah dapat tahu daripada pentaksiran sumatif yang dibuat. Okey, pentaksiran formatif pula dia seperti aktiviti soal jawab. Macam cikgu bagi latihan dekat kelas, macam edarkan kertas soalan. So dia boleh mengenal pasti untuk subjek ataupun topik yang tertentu. Contohlah hari ini cikgu ajar subtopik 2.1. So untuk pentaksiran formatif ni cikgu boleh uji penguasaan ataupun kemahiran murid tersebut pada waktu itu. Jadi itu dipanggil sebagai pentaksiran formatif. Okey, saya sambungkan lagi dengan sampai lengahkan masa. Okey, pentaksiran alternatif ni seperti yang kita tahu dia ada dua. Dibahagikan kepada dua. Okey, PDPC memang dia macam satu saja, kita memang akan belajar face to face. Kalau untuk pentaksiran alternatif ataupun untuk PDPR, kita hanya boleh membuat pentaksiran melalui online ataupun offline. Okey, online tu macam mana? Okey, online tu macam kita tengah buat sekarang ni macam Google Meet, macam kita buat spreadsheet ataupun Google Form. Okey, untuk pembelajaran luar talian ataupun kita lebih gemarlah dipanggil sebagai offline. So untuk offline ni kita boleh gunakan modul seperti kita boleh juga dapatkan dalam website pembangunan kurikulum kalau tak salah saya. Okey, cikgu juga boleh dapatkan modul dalam
website tersebut iaitu website KPM. Kita boleh dapatkan di situ. Ada juga guru yang mengambil inisiatif untuk menghasilkan modul mereka sendiri. Saya sendiri sebagai guru pendidikan seni, saya hasilkan saya punya modul sendiri. Di mana saya ambil dari buku teks, saya ambil dari buku latihan dan sebagainya untuk memudahkan urusan saya untuk cari jawapan apa semua tu. Jadi saya gunakan macam contohlah kalau kita guna platform online ni, so student boleh hantar kerja rumah mereka macam on the spot. Macam kalau Google Form memang on the spot kita akan hantarkan. Jadi untuk offline pula kita perlu line saya clear tak? Okay. Alright. Okay, so untuk pembelajaran offline kita boleh gunakan macam kita guna dalam kelas lah. Yang macam kita edarkan kertas apa semua kan. So kita boleh gunakan untuk pengetahuan kan, untuk soalan objektif kita ada 4 pilihan. So kita boleh gunakan pemilihan tersebut untuk kita laksanakan aktiviti secara offline. Alright. So platform yang kita gunakan macam saya bagi contoh lah untuk common platform yang kita gunakan seperti Quizizz, Kahoot, Google Form serta Padlet. Okay, itulah pendekatan yang kita boleh gunakan untuk PDPR. Wah, banyak sekali pada malam ni yang berkaitan dengan sumatif dan juga formatif. Okey, Cikgu Tila tadi telah menyampaikan input yang lebih terperinci berkaitan dengan aktiviti yang terkandung dalam pentaksiran sumatif dan formatif ini. Okey, kita ketahui bahawa topik pentaksiran ini adalah sebuah topik yang meluas sebenarnya. Okay. Pada pendapat Cikgu Tila, adakah topik ini mempunyai pecahannya yang tersendiri? Okay, maksud saya dari aspek tindakan guru dan pelajar yang mengamalkan pentaksiran ini, atau adakah semua tindakan yang dilakukan guru dan pelajar tergolong dalam sebuah skop yang sama? Okay, apa pendapat Cikgu Tila? Okey, untuk soalan moderator hari ini, sebenarnya ada pecahan. Kita ada 2 pecahan, iaitu pecahan kendiri dan juga pecahan pentaksiran berasaskan projek. Okey, saya akan explain apa itu pentaksiran kendiri dulu ataupun kita dipanggil sebagai self-regulation. Macam pernahkah masa kita belajar dulu cikgu kata okey ambil pen merah, keluarkan pen merah, okey tolong semak jawapan. Okey, kalau betul tanda dengan pen merah. Kalau salah tolong tuliskan dengan pen merah kan. So sama juga seperti itu kita gunakan untuk pentaksiran kendiri di mana student akan menanda buku mereka sendiri ataupun menanda buku rakan sebaya. Macam pernah kan dekat sekolah cikgu kata okey tukar buku, tukar dengan orang sebelah. Okey, itulah dipanggil sebagai menanda buku rakan sebaya. Okey, untuk skema jawapan kalau dekat sekolah cikgu akan berikan. Kalau dekat online maksudnya cikgu akan berikan jawapan. Jadi mereka akan semak tanpa bantuan guru. Maksudnya mereka akan tengok skema tu sendiri. Mereka akan tandakan jawapan mereka sendiri. Ataupun menggunakan rubrik permarkahan. Kan setiap soalan akan ada pemarkahan dia sendiri. So mereka akan menanda dan memberi markah sendiri. Okey, itu adalah pentaksiran kendiri di mana dibuat kepada diri sendiri ataupun rakan sebaya. Okey, pentaksiran berasaskan projek, saya kata tadi ada 2 kan. So satu untuk pentaksiran kendiri, yang kedua adalah pentaksiran berasaskan projek.
Okey, apa itu berasaskan projek? Macam saya bagi tahu tadi, sebagai cikgu seni, untuk SPM akan ada satu projek di mana pelajar perlu menghasilkan satu produk. Tak kisahlah produk yang ambil kasut, macam lukis atas kasut, macam buat sarung buku. Tak kisahlah apa-apa projek yang bergantung kepada permintaan sekolah. Jadi itu akan diambil kira untuk markah SPM. Jadi untuk PDPR ni, cikgu tak boleh macam, kalau dekat sekolah memang boleh pantau, cikgu boleh tengok betul-betul, tapi dekat online ni memang tak boleh. Macam susahlah kalau kita nak panggil seorang-seorang datang jumpa kita, macam tak semua tempat dekat-dekat dengan rumah kita. Jadi dengan ini kita menggunakan portfolio secara elektronik, di mana cikgu akan bagi tajuk and then cikgu akan bimbing sama ada projek yang mereka pilih itu sesuai ataupun tidak. Guru akan membimbinglah dari first hingga last sampailah projek itu dihabiskan. Jadi proses-proses projek tersebut akan ditangkap gambar, maksudnya masa tengah chat ke apa, mintalah siapa-siapa tolong kita tangkap gambar and then kita masukkan dalam PowerPoint and then kita hasilkan seperti satu portfolio di mana macam kita akan print out, seperti itulah kita akan buat di PowerPoint. So itulah pentaksiran yang telah dipecahkan. Okey, seterusnya saya akan sambungkan pula dengan saya dah sampai ke akhir untuk saya punya penjelasan terhadap pelaksanaan PBD ni. Okey, untuk yang macam Cikgu Zul dan juga Cikgu Afiqah bagi tahu tadi, untuk PDPR ni kita tak sepenuhnya bergantung kepada guru. Okey, setiap golongan ataupun setiap individu ada peranan dia orang masing-masing. Okey, saya akan jelaskan peranan guru terdahulu. Okey, peranan guru seperti yang kita tahu, mereka ataupun seperti saya sendiri, saya akan sediakan PH mengikut aktiviti yang telah ditentukan. Okey, supaya kita dapat menyampaikan sesuatu topik itu secara optimum. Alright, so untuk kaedah penyampaian juga akan dijadikan sebagai fleksibel lah. Okey, untuk menyediakan bahan pula, peranan guru, mereka perlulah menyediakan bahan yang dapat diakses ataupun bersesuaian dengan pencapaian, macam pencapaian internet murid macam tu. Okey. So untuk peranan pentadbir pula, PDPR di rumah perlulah dipastikan berjalan dengan lancar lah, tak tindih, maksudnya pihak pentadbir yang akan sediakan jadual. Jadi pihak pentadbir ni perlulah menyediakan jadual waktu untuk kesesuaian guru-guru tu tersendiri. Okey. Pihak pentadbir juga perlulah memastikan guru-guru menjalankan kelas mereka, tak kiralah secara online ataupun offline, tapi mengikut jadual. Okey, seterusnya peranan ibu bapa sendiri. Okey. Untuk peranan ibu bapa, ada juga parents yang macam tak boleh ataupun tak mampu sediakan telefon bimbit, komputer ataupun laptop. Jadi bila mereka ke kerja, tak dapatlah anak-anak mereka masuk kelas online. Jadi mereka perlulah macam masa dah pergi kerja tu macam download lah siap-siap. Kan kementerian dah keluarkan satu channel untuk kita punya PDPR ni, di mana seperti Edu Web TV kan.
So jadi parents bolehlah berdasarkan tajuk tersebut, parents bolehlah download siap-siap. So bolehlah nanti balik rumah nanti, so mereka boleh tonton lah. Jadi macam taklah terlepas daripada kelas yang mereka tak pergi tu. So saya rasa saya dah menjawab persoalan moderator kita. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Tila kita atas penerangan yang panjang lebar tadi daripada Cikgu Tila kita. Okey, saya pasti para hadirin semua sudah mendapat lebih terperinci berkaitan pihak-pihak yang terlibat dalam pentadsiran. Okey, siapapun pihak yang terlibat, kita bergantung berusaha anak bangsa kita mendukung visi KPM iaitu pendidikan line saya. Okey, mungkin hadirin dapat respon. Adakah saya punya suara jelas sekarang? Adakah saya punya line jelas sekarang? Okey, jelas. Okey, daripada Cik Aida kita, Cik Aida kata okey, jelas. Okey, untuk sesi soal jawab kita bersama Cikgu Tila kita. Okey, sekiranya terdapat soalan daripada para hadirin untuk Cikgu Tila, boleh buka mic untuk bertanyakan soalan ataupun boleh tanya soalan di chat dekat sebelah. Okey, sementara tu Cikgu Tila ada satu soalan daripada pihak saya, iaitu pada pendapat Cikgu Tila, patut ke ibu bapa bergantung 100% pada guru semasa PDPR ni untuk memastikan kecemerlangan pelajar? Padahal sekarang kan memang 100% online kan, peranan ibu bapa. Okey, bagi saya parents tak semestinya ataupun tak perlu 100% macam depend kepada cikgu. Okey, contohlah macam cikgu tengah buat kelas online, jika murid itu tak boleh nak join, jadi di situlah ibu bapa kena ambil tanggungjawab mereka untuk memberi kebenaran kepada student untuk tengoklah video YouTube yang berkaitan dengan tajuk yang diajar oleh cikgu pada hari itu. Jadi tak semestinya parents bergantung kepada cikgu sepenuhnya. Okey, seterusnya ada lagi soalan daripada audiens kita, iaitu Cik Mazarina. Okey, Cik Mazarina nak tanya, sekarang kan PDPR, jadi pelajar yang tidak hadir tu, kita as a teacher macam mana nak bagi markah PBD tu, markah pentadsiran? Okay, apa? Okey, di sinilah okey. Alright, saya akan menjawab soalan Cik Mazarina. Okey, di sinilah kita perlu memainkan peranan cikgu dan juga peranan ibu bapa. Okey, sebagai guru kita kena sediakan
satu ataupun macam kita menarik minat mereka lah menggunakan Kahoot. Dengan pengalaman saya sebagai guru sendiri, saya pernah buatlah Kahoot, game Kahoot. And then untuk kelas yang seterusnya pun student minta, cikgu tak nak latihan, saya nak Kahoot. So saya rasa melalui permainan ataupun gamification boleh menarik minat pelajar untuk jawab soalan tersebut. Ataupun dapat kita tafsirkan ataupun nilaikan PBD tersebut. Okey, boleh saya tambah sedikit? Ya boleh. Cikgu Tila. Okey. Di atas Okey, jawapan yang diberikan untuk soalan daripada pihak saya dan juga soalan daripada Cik Mazarina tadi. Okey, diharapkan apa yang telah disampaikan oleh ketiga ahli panel pada malam ni sedikit sebanyak dapat sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi pengetahuan pentaksiran, iaitu pentaksiran bilik darjah, ada pentaksiran, ada berbagai aspek dibincangkan oleh ketiga-tiga panel yang hebat-hebat kita pada malam ni. Okey, ada panel yang ingin menambahkan lagi pandangan sebelum kita menamatkan kita punya forum pada malam ni? Okey, terima kasih saudari Najihah. Okey, sebenarnya saya ada nak tambah sedikit lah. Okey, selepas ada audien kita yang bertanya tentang macam mana kita nak laksana PBD ni, okey, semasa PDPR ni. Okey, saya sekadar untuk kongsikan melalui pengalaman saya. Okey, jadi kalau melalui pengalaman saya, seperti mana yang kita macam saya, sekolah saya berada di luar bandar. Maksudnya pelajar-pelajar itu terdiri dari pelajar luar bandar lah. Bila di luar bandar ni kita tahu dan kita faham ada pelajar yang mempunyai masalah internet, dari segi akses internet dia tu. Dan ada juga pelajar mungkin yang tergolong dalam golongan keluarga ataupun ibu bapa yang miskin ataupun B40. Jadi melalui pengalaman saya lah dan melalui sarana sekolah juga, okey, sebab pelajar dia perlu menguasai tahap penguasaan tu sekurang-kurangnya pada tahap TP3. Jadi berdasarkan pengalaman saya, pihak sekolah memberi kelonggaran ataupun orang kata sebab menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh KPM juga, okey, di mana untuk pelaksanaan PDPR ni dia ada beberapa prinsip dia lah. Okey, prinsip yang pertama, murid itu sendiri tidak boleh tercicir dari pembelajaran. Maksudnya walaupun dalam keadaan PDPR ni, walaupun murid itu tak boleh belajar, tapi kita sebagai guru kita kena pastikan juga yang dia tidak boleh tercicir. Itu prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua, apa yang guru boleh buat adalah guru boleh gunakan pentaksiran ataupun kaedah pentaksiran tu mengikut kesesuaian. Maksudnya diberi kelonggaran untuk mengikut kesesuaian guru dan juga kesesuaian pelajar. Okey, berdasarkan kepada sumber yang sedia ada. Okey, contoh sumber yang sedia ada adalah buku teks. Okey, contoh dekat buku teks itu sendiri ada macam soalan untuk kita buat pentaksiran. Ada juga nota, okey, nota. Dan mungkin kalau dari segi pelajar yang tidak hadir, tapi kita kena tengok dulu dia tidak hadir tu apa sebab dia. Okey, sebab semasa PDPR ada pelajar tu, sebab kalau kita tengok semasa pembelajaran tu secara bersemuka, kalau berdasarkan kepada pengalaman saya, pelajar tu semua
maksudnya semua hadir ke sekolah. Dan kita dapat tengoklah dia tu maksudnya tak adalah ponteng ke apa semasa subjek kita ajar tu. Tetapi apabila berlaku PDPR ni, kita tengok ada pelajar yang sebelum ni kita tahu dia rajin dan apa semua, dia tidak tidak join ataupun sertai kita punya sesi PDPR. Jadi kita kena tengoklah apa mungkin masalah dia. Kita sebagai guru boleh bertanya, okey. Mungkin sebab pelajar tu tiada handphone ke, okey, mungkin tak ada internet, dan ada juga yang pelajar di mana dia mempunyai kemudahan ataupun kelengkapan. Okey, dia ada internet, dia ada akses internet, dia ada handphone. Maksudnya dia boleh sertai lah. Yang ni tak ada masalah sangat. Tapi bagaimana pula dengan pelajar yang tidak mempunyai internet ni? Okey, seperti yang telah diterangkan oleh panel kita, okey, Saudari Tila, okey, penyediaan modul. Okey, penyediaan modul itulah kita gunakan untuk kita kita tengok ataupun untuk kita ukur pelajar itu boleh kita letakkan pada tahap penguasaan yang mana. Okey, dan untuk kehadiran pula, jika pelajar itu merespon saja, walaupun contohlah saya buat Google Meet, dia tak join Google Meet, tapi kita boleh kira dia sebagai hadir. Okey, sebab dia tak join Google Meet tu mungkin sebab dia mempunyai masalah internet. Dan kalau dari segi pentaksiran ataupun cara kita untuk membuat PPD ataupun pentaksiran itu tadi, macam contoh kalau saya nak buat quiz ke ataupun nak main game board world ke, mungkin sudah tidak relevan apabila tak ada internet. Sebab permainan-permainan sedemikian memerlukan sokongan rangkaian internet untuk kita nak main tu dia permainan tu. Jadi kalau pelajar tu tak ada internet, maka perkara tersebut tidak dapat dijalankan. Jadi bahan-bahan sokongan seperti modul itu tadilah kita boleh gunakan, ataupun buku teks, soalan-soalan yang ada dalam buku teks tu kita boleh suruh pelajar cuba jawab. Lepas tu kita mintalah pelajar tu kongsikan jawapan dia dan kita boleh nilai lah. Okay. Lepas tu kita boleh tengoklah sejauh mana dia punya tahap penguasaan. Okay, itu sajalah saya rasa perkongsian dari saya. Jadi harap dapatlah kata memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada orang lain juga. Maafkan saya moderator sekejap. Terima kasih. Saya ada penambahan sedikit tentang pengalaman saya. Pengalaman saya ada sedikit sama dengan pengalaman Cikgu Zul dengan Cikgu Tila. Saya juga mempunyai masalah sebegitu sebenarnya. Pelajar saya, kadang-kadang separuh daripada pelajar saya, mereka hadir, kadang-kadang mereka tak hadir. Sebab yelah kita pun kena faham juga masalah dia orang ni. Ada macam pelajar saya memang dekat kawasan luar pendalaman lah, ya. Jadi pelajar ni ada yang tak ada line, ada yang kadang-kadang dia orang berkongsi telefon dengan ibu bapa, kadang terpaksa tunggu ibu bapa yang balik daripada kerja. Kadang-kadang dia buat kerja tu sampai waktu malam baru dia orang hantar, ataupun kadang esok pun. So kita kena bagi peluang bagi mereka ni. Kita tak boleh bagi mereka tergesa-gesa lah untuk mereka hantar kerja, kan. So kadang ni dia memang tak ada usaha pun untuk nak masuk kelas PDPR kita kadang-kadang. So cara saya, kadang-kadang saya call nombor handphone dia orang yang ada dalam grup WhatsApp lah, untuk bagi tahu. Kadang-kadang dia orang memang tak nak angkat. Kita kena message, kena keep keep update lah dengan diorang, keep in touch lah. Keep in touch, saya nak cakap yang tu sebenarnya tadi. Keep in touch dengan diorang ni supaya diorang macam nak masuk kelas kita. Itulah terpulang kepada individu pelajar tu juga sebenarnya. Kadang diorang pun ada yang buta huruf juga. Kelas saya pun ada juga macam tu. Tapi diorang ada usaha untuk hantar kerja setiap pembelajaran saya. Tapi yang
yang tahu yang bijak yang apa semua ni yang tahap okey ni kadang-kadang dia orang macam tak nak datang. Itulah itu yang diusahakan oleh saya juga kadang-kadang. Sedikit saya. Okey, terima kasih atas pandangan pendapat daripada Cikgu Atikah kita pada malam. Cukup banyak pengalaman cikgu-cikgu semua untuk berkongsi pada hadirin kita. Betul kata Cikgu Atikah, ni kita perlu bagi orang ambil tindakan untuk menelefon. Okey, macam pendapat Cikgu Zul pun ada betulnya juga sebab yelah budak-budak sekarang kan, pelajar sekarang lagi-lagi di kelas online. So memang agak susah lah untuk diorang join. Ada yang ada masalah internet, ada yang memang sengaja tak nak masuk, bermacam-macam ragam. So diharapkan apa yang dikongsi oleh para panel kita pada malam ni dapat membuka mata semua tentang tajuk kita pada malam ni. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada tiga-tiga ahli panel kita kerana sudi berkongsi pendapat masing-masing pada malam ini. Okey, sekiranya ada rezeki maka kita akan berjumpa lagi. Okey, moga apa yang kita dapat pada malam ini dapat menambahkan lagi pengetahuan kita terhadap tajuk yang telah dikupas sebentar tadi. Okey, nampaknya masa amat mencemburui kita. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang sudi mendengar forum kami pada malam ini. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.